Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan sebuah tajuk Reka bentuk kurikulum di Malaysia. KPF 4013 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk kurikulum? Ianya adalah satu alternatif prosedur dalam merangka, menerapkan dan menilai suatu kurikulum tersebut. Model rasional atau objektif Tyler. Ianya adalah model yang sangat klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum. Menurut beliau, terdapat 4 soalan asas sebelum membentuk sebuah kurikulum. Yang pertama, apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Yang kedua, apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Dan yang akhir sekali, keempat, bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? Terdapat 3 tokoh ataupun model kurikulum. Yang pertama, Hilda Tabah. Hilda Tabah merupakan model kurikulum rasional objektif. Beliau menekankan progres pemikiran induktif dalam PDP. Beliau juga menggunakan pendekatan secara grassroots, iaitu perancangan bahan mengajar harus direka bentuk oleh guru sendiri. Yang kedua, model Stenhouse. Beliau mengaplikasikan 3 prinsip, iaitu prinsip pemilihan kandungan, apakah yang akan diajar. Dan yang kedua, prinsip pembentukan strategi pembelajaran, bagaimanakah ia akan diajar. Dan yang ketiga, prinsip menentukan susunan pengajaran. Dan tokoh yang akhir sekali adalah Zeiss. Beliau menuntut beberapa guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. Staf pengajar bekerja dalam bentuk organisasi berstruktur ataupun bekerja sendiri. Pembaharuan kurikulum dicontohkan dalam satu skala kecil untuk diaplikasikan oleh para pengajar yang lain. Klasifikasi reka bentuk kurikulum. Terdapat 3 model reka bentuk kurikulum. Yang pertama, model rasional objektif. Pelopornya adalah Tyler dan Tabah. Ciri-cirinya ialah logik linear. Bagaimana tujuan itu ditentukan, bagaimana cara ia diusahakan dan bagaimana matlamat itu ditetapkan. Dan yang kedua adalah model berkitar. Pelopornya adalah Wheeler, Nichols and Nichols dan juga McDonald. Ianya ciri-ciri logik dalaman saling berkait, menekankan penyelesaian masalah dan saling hubungan sistem. Dan ketiga ialah model dinamika ataupun intera. Pelopornya ada 4, Zeiss, Walker dan Skillback, Saylor dan Alexander serta Goodlad. Ciri-cirinya adalah logik linear, integrasi pelbagai pemboleh ubah dasar dan pemboleh ubah komponen. Terdapat 3 tokoh ataupun model kurikulum. Yang pertama, Hilda Tabah. Hilda Tabah merupakan model kurikulum rasional objektif. Beliau menekankan progres pemikiran induktif dalam PDP. Beliau juga menggunakan pendekatan secara grassroots, iaitu perancangan bahan mengajar harus direka bentuk oleh guru sendiri. Yang kedua, model Stenhouse. Beliau mengaplikasikan 3 prinsip, iaitu prinsip pemilihan kandungan, apakah yang akan diajar. Dan yang kedua, prinsip pembentukan strategi pembelajaran, bagaimanakah ia akan diajar. Dan yang ketiga, prinsip menentukan susunan pengajaran. Dan tokoh yang akhir sekali adalah Zeiss. Beliau menuntut beberapa guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. Staf pengajar bekerja dalam bentuk organisasi berstruktur ataupun bekerja sendiri. Pembaharuan kurikulum dicontohkan dalam satu skala kecil untuk diaplikasikan oleh para pengajar yang lain. Kurikulum berpusatkan pelajar. Ciri-cirinya ialah pengajaran ini mengikut minat pelajar tersebut serta fokus kepada potensi mereka. Sebagai contoh, kita melihat kepada sekolah Bukit Jalil. Baik, yang kedua, kurikulum berpusatkan akademik.
Ianya berorientasi subjek dan pengetahuan. Ia juga menekankan pengetahuan, nilai dan warisan budaya. Kurikulum berpusat isi kandungan dan proses mengingat dan memahami, serta pengajaran juga secara terpisah-pisah iaitu mengikut topik dan topik. Sebagai contoh, reka bentuk broad field iaitu seperti kimia, biologi dan fizik disepadukan menjadi sains teras. Yang ketiga, kurikulum berpusatkan masyarakat. Ianya berorientasi kesejahteraan masyarakat berasaskan pemikiran bahawa manusia ialah makhluk sosial hidup dan ada kalanya berlaku konflik di antara mereka. Sebagai contoh, pelajar dapat memahami masalah sosial dan belajar cara menyelesaikan masalah, serta mereka juga dapat hidup harmoni di dalam masyarakat. Dan yang akhir sekali ialah kurikulum berpusatkan elektif. Kurikulum ini adalah hasil gabungan daripada ketiga-tiga kurikulum sebelum ini, seperti kurikulum berpusatkan murid, akademi dan masyarakat. Pola reka bentuk kurikulum. Terdapat 4 pola dan ianya saling berkait antara satu sama lain. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, proses. Dan yang keempat adalah hasil. Kita lihat kepada kurikulum sebagai perancangan. Kurikulum ini berpandukan topik, subtopik dan juga silibus. Ianya dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia serta para pengajar juga harus mentafsir, menterjemah dan melaksanakan kurikulum tersebut. Sebagai contoh, DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, serta RPT, Rancangan Pengajaran Tahunan. Yang kedua, kurikulum sebagai objektif. Ianya haruslah selaras dengan keperluan murid, masyarakat dan juga pandangan pakar. Ia juga harus berdasarkan bidang falsafah dan juga matlamat pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Ianya bukanlah bersifat fizikal, namun ianya adalah interaksi di antara guru, murid, bahan pengajaran dan juga pengetahuan. Sebagai contoh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Ianya adalah tujuan untuk melahirkan insan seimbang dari segi aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sebagai contoh, keberhasilan pembelajaran mengikut domain kognitif, afektif dan psikomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan menceritakan tentang teori-teori mendasari reka bentuk kurikulum. Okey. Pada teori-teori ini terbahagi pada dua, teori behaviorism dan constructivism. Mengikut ciri-ciri yang dikemukakan. Antara ciri-cirinya ialah aplikasi kurikulum yang ada pada teori behaviorism ni berperingkat, dan constructivism ni bertema. Yang satu lagi ialah masalah ataupun kes. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku pada teori behaviorism ni berpusatkan guru, manakala pada teori constructivism ni berpusatkan murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang ada pada teori behaviorism ni melalui pembelajaran materi, constructivism ni melalui pembelajaran berasaskan projek atau inquiry. Matlamat yang hendak dicapai melalui teori behaviorism ni ialah penguasaan kandungan ataupun produk, dan teori constructivism ni membina kefahaman, proses dan produk. Pembelajaran guru dalam teori behaviorism ni aktif, sama juga macam teori constructivism. Pembelajaran murid pada teori behaviorism ni adalah pasif, manakala teori constructivism ni adalah aktif. Pentaksiran yang berlaku pada teori behaviorism ni sumatif, manakala constructivism ni formatif dan kemahiran insaniah. Okey, asas-asas ilmu dalam pembinaan kurikulum ni terbagi pada 4 asas, iaitu falsafah, psikologi, sosiologi dan teknologi. Falsafah ni turun kepada teori realiti, ilmu dan nilai,
Psikologi ni turun kepada teori pembelajaran dan motivasi. Sosiologi ni teori sekolah dan masyarakat. Manakala teknologi ni teori sistem komunikasi dan maklumat. Okey, maka tercetus daripada asas-asas ilmu ni, tercetusnya teori kurikulum. Pertama ialah teori disiplimental, kedua teori saintifik, ketiga teori fungsi, keempat teori berasaskan sekolah. Teori disiplimental ni fungsi dia, sekolah ni dibina untuk mengembangkan otot akal kita, dan kurikulum ni fungsi dia memperhalusi keupayaan otot tersebut. Teori disiplimental ni bukan logik dia, merupakan menggunakan psikologi indera, otot akal lah. Akal kita ni punya otot yang perlukan latihan mental. Liputan kurikulum ni dalam teori disiplimental memuatkan apa sahaja pengetahuan untuk dipelajari bagi menguatkan otot akal. Pembahagian kurikulum di dalam teori disiplimental ni tidak berlaku. Reka bentuk kurikulum ni tidak berlaku. Perkembangan kurikulum pun tidak berlaku. Antara kritikan yang dihadapi dalam teori disiplimental ni ialah menjelang akhir abad ke-19 ni, teori ini tidak digunakan ataupun dipinggirkan. Kita tengok teori saintifik pula. Teori saintifik ni pelopornya ialah Bobbitt. Lepas tu fungsi dia ni, sekolah ni merupakan kilang yang memproses murid ataupun bahan mentah ataupun input supaya menjadi output yang bersedia dan berupaya memikul peranan masing-masing di dalam kehidupan. Bahagian kurikulum di dalam teori saintifik ni ialah setiap orang melakukan aktiviti yang selari dengan kelas sosial masing-masing. Seterusnya, pembahagian kurikulum dibuat dengan merujuk kepada peranan orang yang berlainan dalam kelas sosial masing-masing. Seterusnya, ukuran kecerdasan dijadikan alat saintifik untuk membezakan kanak-kanak. Okey, seterusnya, antara liputan kurikulum ni ialah mengadakan aktiviti yang dikenal pasti wujud dalam kehidupan manusia. Seterusnya, aktiviti ni boleh dibetulkan melalui operasi saintifik yang dinamai analisis aktiviti. Seterusnya, aktiviti dianalisis sehingga tahap yang spesifik. Seterusnya, aktiviti dikelaskan mengikut disiplin ilmu yang relevan. Okay. Reka bentuk kurikulum ialah guru-guru boleh mereka bentuk kurikulum sendiri. Boleh cipta kurikulum sendiri. Lepas tu dilakukan menerusi operasi analisis aktiviti. Okay. Setiap aktiviti yang hendak diajar ni perlu dirancang dengan melibatkan aktiviti yang lebih terperinci. Seterusnya, membolehkan murid belajar sendiri. Perkembangan kurikulum tidak berlaku pada teori saintifik, sama juga macam tadi teori disiplimental. Antara kritikan yang dihadapi teori saintifik ni ialah manusia dibekukan dalam kotak sosial masing-masing. Okey, kita tengok teori fungsi pula. Sekolah, fungsi dia ialah sekolah berperanan memasyarakatkan kanak-kanak untuk menghayati ciri sejagat budaya masyarakatnya serta diorientasikan kepada pelbagai nilai dan budaya yang berkait dengan peranan pekerjaannya pada masa hadapan. Tengok pada jenis-jenis kemahiran yang ada pada murid-murid, maka dilihat pada masa hadapan. Pelopor bagi teori ini ialah Durkheim dan Parsons. Seterusnya, antara liputan kurikulum yang ada pada teori fungsi ini ialah memuatkan budaya umum dan khusus. Seterusnya, kurikulum menjadikan latihan kemahiran pekerjaan dan peluang pekerjaan juga diwujudkan. Okey. Kurikulum dalam teori fungsi ini, kurikulum ni dibahagikan kepada pelbagai bidang ataupun program. Seterusnya, kurikulum ni mestilah dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Okey, seterusnya, kurikulum rasmi mestilah mendefinisikan tingkah laku, budaya, norma dan nilai masyarakat. Kurikulum rasmi tersebut mestilah lengkap dan sempurna. Kita tengok teori berasaskan sekolah. Pelopornya ialah Dewey, McDonald, Saylor dan Alexander. Logik bagi teori ini ialah morphogenesis, iaitu konflik struktur sosial. Konflik struktur sosial antara golongan dominan versus golongan penyangga ataupun penentang. Okay, fungsinya ialah sekolah ni berperanan untuk mengukuhkan golongan dominan, kuasa pekerjaan dan kekayaan. Okay, seterusnya, kurikulum ni sebagai alat ideologi melemahkan golongan penentang. Dan seterusnya, reka bentuk kurikulum
reka bentuk kurikulum teori berasaskan sekolah ni dirumus oleh golongan dominan berpandukan sejarah, budaya, falsafah dan ideologi. Kurikulum ni sebagai alat kawalan sosial dan mengekalkan keuntungan dominan. Berbagai jurusan dan program diadakan. Teori berasaskan sekolah ni juga dilaksanakan oleh institusi rasmi yang dikawal oleh golongan dominan. Golongan dominan ni akan benarkan dan sahkan orang dan organisasi tertentu untuk menjalankan proses perkembangan kurikulum. Antara kritikan yang dihadapi ialah teori kurikulum yang lengkap. Seterusnya, konflik yang berlaku ni akan menyebabkan kurikulum ni menjadi semakin mantap. Antara reka bentuk kurikulum teori berasas sekolah ni terbagi pada dua, teori analisis dan teori hegemoni. Teori analisis ni ialah reka bentuk ditentukan oleh kuasa dominan pada peringkat masyarakat, institusi dan instansi, dapat menyeimbangkan kuasa dominan dan penyanggah. Dan teori hegemoni pula apa dia? Teori hegemoni ialah reka bentuk kurikulum yang dilaksanakan oleh guru sebagai penyelesaian konflik guru dan murid ke atas tekanan kurikulum rasmi dalam latar setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung daripada tajuk kumpulan 9. Saya ingin membentangkan pada tajuk prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum, yang mana pada prinsip ini dia terdiri daripada dua dimensi, iaitu yang pertama dimensi menegak dan yang kedua adalah dimensi mendatar. Yang mana dimensi menegak dia mewakili ada padanya iaitu kesinambungan dan urutan, manakala pada dimensi mendatar adalah terdiri daripada skop, integrasi serta imbangan. Okey, baik, selesai kita menghuraikan dua dimensi iaitu dimensi menegak dan dimensi mendatar. Kita masuk pula pada huraian penyusunan reka bentuk kurikulum, di mana kita akan menghuraikan setiap maksud daripada dimensi-dimensi yang saya terang tadi. Yang pertama adalah kesinambungan, iaitu pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental seiring dengan peningkatan usia mereka. Selain itu, ianya juga merupakan kurikulum yang sempurna serta dimulai pada peringkat paling asas. Yang kedua, urutan, jumlah timbun tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran yang dilaksanakan merentas waktu. Prinsip ini menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu supaya setiap pelajar mempunyai peluang mempelajari sesuatu dengan lebih dekat. Seterusnya, integrasi, pengalaman pembelajaran dihubungkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh. Integrasi dikaitkan dengan elemen merentas kurikulum, bahasa, ilmu, kemahiran, nilai, teknologi dan inovasi. Dan seterusnya, skop, keluasan dan kedalaman kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesuatu kurikulum dan pengajaran. Keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap murid menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. Dan yang terakhir adalah imbangan, kadar agihan, kepadatan muatan dan kesesuaian kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada murid-murid untuk menguasainya. Kita masuk tajuk seterusnya iaitu model kurikulum rasional oleh Taylor. Terdapat 4 langkah ataupun persoalan yang dikemukakan oleh Taylor dan beberapa dan 4 komponen utama. Yang pertama, apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai? Dia masuk dalam komponen objektif ataupun tujuan. Yang kedua, apakah bentuk pengalaman yang membolehkan tujuan pendidikan dicapai? Masuk dalam komponen kandungan. Nombor 3, bagaimanakah pengalaman pembelajaran dapat diolah secara berkesan, termasuk dalam komponen kaedah. Dan terakhir, bagaimanakah dapat dipastikan tujuan pendidikan telah dicapai, masuk pada komponen terakhir iaitu komponen penilaian.
Okey, seterusnya pengalaman pembelajaran. Kita maksud kepada definisi dahulu. Definisi pengalaman pembelajaran ialah interaksi antara murid-murid dan keadaan persekitaran mereka. Pengalaman pembelajaran boleh diberikan melalui pendengaran, penglihatan, perbuatan, kombinasi pendengaran dan penglihatan ataupun gabungan pendengaran dan penglihatan. Pengalaman tersebut berbentuk konkret dan mudah difahami oleh murid-murid. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, setiap pengalaman belajar harus memuaskan pelajar. Yang kedua, pengalaman belajar harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan akan menentukan pengalaman pembelajaran. Dan yang terakhir, setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melibatkan pelajar. Mungkin dalam satu pengalaman dapat mencapai tujuan yang berbeza. Manakala pelaksanaan pula, yang pertama, menentukan isi kandungan bagi mencapai tujuan kurikulum berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh pelajar. Dan yang kedua, bahan yang dipelajari disusun pada unit-unit yang dapat digambarkan. Dan yang terakhir, urutan pembelajaran dapat memudahkan terhadap penilaian pembelajaran. Okey, kita masuk pada tajuk yang terakhir, iaitu prinsip operasi kurikulum kebangsaan, yang mana dalam prinsip ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, perancangan kurikulum, dan yang kedua, pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir, penilaian kurikulum. Perancangan kurikulum terdapat 4 dasar. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Yang ketiga, menentukan matlamat dan objektif. Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum pula, dia terdapat 5 peringkat yang patut dilaksanakan, iaitu pada peringkat yang pertama, peringkat pusat, dan peringkat kedua, peringkat negeri, dan ketiga, peringkat daerah, seterusnya peringkat sekolah, dan yang terakhir adalah peringkat bilik darjah. Pada penilaian kurikulum yang terakhir ialah untuk menilai keberkesanan kurikulum yang dilaksana. Kemudian akan diberi maklum balas adakah kurikulum ini berkesan ataupun tidak. Dan jika ada kekurangan, akan ada penambahbaikan dari pihak kementerian itu sendiri. Sekian.